Non-Muslim atau kafir menurut syarak adalah suatu sifat bagi seseorang yang ingkar kepada sesuatu hukum yang telah ditetapkan dan difardukan oleh Allah SWT. Namun, dalam konteks negara Islam, non-Muslim di negara Islam digelar sebagai kafir zimmi. Istilah ini diberikan kepada golongan bukan Islam ataupun non-Muslim yang bernaung atau berlindung dengan negara-negara Islam. Mereka berstatus warga negara atau dalam istilah lainnya muwatin. Seorang zimmi atau muwatin mempunyai hak yang sama rata di sisi undang-undang serta dilindungi secara saksama. Walaupun bukan beragama Islam, seorang zimmi adalah haram daripada dicederakan atau dibunuh tanpa sebab yang membolehkannya. Jika dilihat pada maksud perkataan zimmi itu, zimmi membawa makna mereka yang aman. Oleh itu, umat Islam harus menunjukkan sifat yang memberikan mereka keamanan. Di dalam negara Islam, terdapat beberapa golongan bukan Islam yang telah dibahagikan mengikut syarak. Golongan yang pertama adalah kafir zimmi. Maksudnya adalah orang bukan Islam yang berlindung di negara Islam atau lebih dikenali sebagai warga negara. Seorang kafir zimmi mempunyai hak sama rata di sisi undang-undang serta dilindungi secara saksama. Walaupun bukan beragama Islam, adalah haram daripada dicederakan atau dibunuh tanpa sebab. Yang kedua adalah kafir musta'min. Merupakan golongan bukan Islam yang memohon keamanan dari pemerintah Islam untuk sementara. Mereka ini telah mendapat keizinan pemerintah Islam untuk hadir ke sebuah negara bagi memenuhi tujuan yang baik, seperti contoh pendatang asing. Ketiga adalah kafir muahid atau muahad. Golongan ini wujud dalam beberapa situasi tertentu seperti kumpulan tentera bukan Muslim yang telah menawarkan perdamaian atau bersetuju untuk melakukan gencatan senjata sebagai usaha awal menuju jalan keamanan. Kesimpulannya, kita sebagai umat Islam mestilah berbuat baik terhadap orang bukan Islam di negara kita. Walaupun berbeza agama bukan menjadi penghalang untuk kita terus menjalinkan silaturahmi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan terangkan mengenai hak umum bagi masyarakat bukan Islam yang menetap di negara Islam. Mereka akan mendapat hak perlindungan, iaitu orang bukan Islam berhak mendapat perlindungan dalam sesebuah negara Islam. Hak ini merangkumi perlindungan daripada pencerobohan luar dan kezaliman dari dalam negara. Golongan bukan Islam berhak menikmati keamanan dan kestabilan hidup. Hak ini adalah hak sama yang dikecapi oleh orang Islam. Pemerintah Islam bertanggungjawab untuk melindungi walaupun setitik darah mereka. Orang Islam di negara Islam juga adalah dilarang sama sekali untuk menyakiti orang bukan Islam atau mencerobohi diri, keluarga, harta, agama mereka sama ada melalui tangan ataupun kekuasaan ataupun lidah. Yang kedua, hak bebas menganut agama. Orang bukan Islam bebas menganuti agama, kepercayaan dan beribadat mengikut agama mereka. Orang bukan Islam tidak boleh dipaksa menganut agama Islam dan tidak akan ditekan semata-mata agar mereka memeluk Islam. Sejarah telah membuktikan bahawa Islam disebarkan bukan melalui mata pedang, tetapi kerana keindahan dan keadilan Islam itu yang menambat hati orang bukan Islam untuk memeluk Islam. Yang ketiga, hak dalam menjawat jawatan. Pandangan umum menyatakan orang bukan Islam juga bebas menjawat jawatan di dalam kerajaan Islam selain jawatan yang melibatkan hal keagamaan seperti ketua negara, ketua angkatan tentera dan sebagainya, yang mana jawatan tersebut akan melibatkan urusan agama. Dalam urusan lain, tiada halangan bagi orang bukan Islam menyandang jawatan kerajaan tersebut. Bagi jawatan ketua negara, umpamanya, jawatan tersebut melibatkan pentadbiran sesebuah negara Islam yang merupakan negara yang berideologi, maka adalah wajar bagi orang Islam sendiri mengendalikannya. Begitu juga jawatan ketua angkatan tentera yang mana dalam Islam sebenarnya mempertahankan kedaulatan negara adalah satu ibadat. Dan yang keempat, muamalat. Dalam hal muamalat pula, orang bukan Islam mempunyai hak yang tidak boleh disangkal untuk bekerja, berniaga dan mendapat untung. Ini boleh dilakukan dengan berkongsi sesama mereka ataupun dengan orang Islam ataupun bekerja secara sendirian. Kesimpulannya, hak orang bukan Islam ini sebenarnya wajib dipelihara oleh orang Islam kerana ia adalah tuntutan yang wajib dipatuhi oleh setiap umat Islam.
Membenarkan hak ini adalah suatu kewajipan dan menafikannya adalah suatu tegahan. Adapun dalam isu hak khusus non-Muslim di negara Islam adalah seperti hak berpolitik, hak beragama, hak bermasyarakat dan hak mendapatkan keadilan dan kesamarataan. Dalam konteks negara Islam, masyarakat Islam sudah tentu mempunyai undang-undang, hukum, peradaban serta tata susila yang tersendiri. Namun, hal ini tidak bermaksud orang Islam harus memutuskan hubungan dengan mereka yang non-Muslim ini kerana terdapat sedikit perbezaan agama dan peradaban di antara mereka. Hal ini kerana Islam adalah agama yang mementingkan hubungan sesama manusia menjangkaui batasan agama. Perbezaan agama bukanlah penghalang kepada orang Islam untuk berhubungan dengan non-Muslim. Umat Islam haruslah menjalinkan hubungan dengan non-Muslim seperti mana mereka menjalinkan hubungan sesama Islam itu sendiri. Seterusnya, berbincang mengenai negara Islam ini, masyarakat Islam itu haruslah merangkumi prinsip-prinsip toleransi, keadilan, kebajikan dan belas ihsan kepada golongan bukan Islam. Dan prinsip yang paling utama dalam melayani non-Muslim di negara Islam adalah mereka hendaklah diberi layanan sama rata. Tidak lebih dari itu, orang bukan Islam berhak mendapatkan hak keamanan dan keselamatan. Hak ini adalah hak yang sama yang dikecapi oleh orang Islam. Adalah menjadi kesalahan bagi umat Islam itu sendiri sekiranya mereka melanggar ataupun mengugut untuk melanggar hak orang bukan Islam. Syariat Islam itu sendiri sentiasa memihak kepada orang yang dizalimi atau dicerobohi, biarpun orang yang dizalimi atau dicerobohi itu adalah bukan Islam. Sehinggakan pemerintah Islam sekalipun, jika mereka yang menzalimi rakyat non-Muslim sehingga mengancam keselamatan mereka, pemerintah itu akan dikenakan tindakan kerana kezaliman yang dilakukan oleh mereka terhadap rakyat non-Muslim. Okey, seterusnya kita masuk kepada sejarah non-Muslim. Okey, sebagaimana kita tahu, sejarah non-Muslim sebenarnya dia telah berkembang di Mekah dan juga Madinah. Selepas pembukaan kota Mekah pada 8 Hijrah ni, non-Muslim dia telah dilibatkan dalam satu perjanjian yang dinamakan Perjanjian Zimah oleh Rasulullah. Hal ini berlaku setelah turunnya ayat yang berkaitan cukai dan juga jizyah. Menurut Al-Mawardi, di dalam perjanjian Zimah ni ada dua syarat yang dituntut daripada ahlu az-Zimah untuk memenuhinya. Syarat yang pertama ialah ia merupakan syarat sah perjanjian. Tanpa memenuhi perjanjian itu, maka ia akan terbatal. Manakala syarat yang kedua ialah merupakan syarat yang dituntut jika ia dimasukkan ke dalam perjanjian itu tanpa melaksanakannya, mereka boleh dipesalah oleh pihak berkuasa. Okey. Seterusnya dalam syarat yang pertama ni, dia mengandungi 6 perkara pula, iaitu yang pertama, mereka dilarang mencela kitab Allah iaitu kitab Al-Quran dan dilarang berusaha memesongkan pengajarannya. Dalam arti lain, mereka perlu menghormati Al-Quran lah, kan? Yang kedua, mereka dilarang mendustakan pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga memandang rendah kepada Nabi kita iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mereka dilarang menghina agama Islam dan mencelanya. Jadi dalam maksud lainnya, mereka perlu menghormati agama Islam, kan? Bukan seperti isu semasa yang hangat berlaku sekarang. Jika kita lihat, yang tengah berlaku adalah orang India yang tengah menghina agama Islam dan juga menghina Nabi kita iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini senang saja menghina agama kita. So takkan kita sebagai umat Islam kita nak berdiam diri, dan mestilah kena buat sesuatu untuk mempertahankan agama kita yang benar ini iaitu agama Islam. Okey, seterusnya yang keempat, mereka dilarang berzina dan berkahwin dengan perempuan Islam. Yang kelima, mereka juga dilarang menghasut orang Islam supaya menukar agamanya. Dan yang keenam, mereka dilarang memberikan bantuan kepada musuh-musuh negara dan dilarang memberi sanjungan kepada orang kaya mereka. Okey, setakat itu saja berkaitan dengan sejarah non-Muslim di Mekah dan juga Madinah.